Maknanya kalau sidang pendengar yang ingin masuk slot tersebut, boleh hubungi saya 012 362 7671. Saya ulang balik ya. 012 362 7671. Boleh WhatsApp saya. Kalau telefon saya tak jawab, saya tengah live macam ni lah nanti kadang-kadang. Tahu-tahu je handphone bergegar-gegar. WhatsApp saya. Dan kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustaz, berapa nak bayar macam mana? Tak, kita tak kenakan apa-apa bayaran. Kita bantu masjid-masjid dan surau sekarang ni. InsyaAllah. Maksudnya di sini, kalau kata masjid dan surau ada page FB, macam contoh masjid di Selayang, contoh masjid di Selayang ada page FB-nya, kita akan live secara FB di masjid tersebut dan kita akan buat program bersama. Dan ceramah jangan risau, tak ada kena apa-apa bayaran, jangan risau, tak ada kena apa. Terus dapat mesej. Kita akan bagi tahu nanti. Ustaz dapat call ke dapat mesej Ustaz? Ada call. Bagi nombor lagi. Ustaz bagi lagi nombor live, orang call. Jangan telefon sekarang. Kejap lagi insya-Allah boleh call Ustaz Saleh Saha. Kejap lagi insya-Allah. Telefon lepas live nanti. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak Ustaz Saleh untuk perkongsian kita. Kita ramai dapat ilmu, dapat kesedaran untuk jadi pemilik harta yang bertanggungjawab dan juga pewaris ataupun waris harta yang bertanggungjawab juga untuk pencerahan celik pewarisan dan Baitul Mal MAIS. Jangan lupa follow media sosial Baitul Mal MAIS ataupun Majlis Agama Islam Selangor juga untuk sebarang maklumat lanjut. Untuk hari ini terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Sama. Baik Ustaz. Okey, baik. Nanti kita hantar gambar memori insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz kita untuk celik pewarisan dan juga Baitul Mal MAIS untuk hari ini, dan juga kita dah berada di penghujung Warna Pagi untuk edisi hari Rabu hari ini. Ya, betul. Dan selepas ini Yati bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin, insya-Allah bersama dengan Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari ya. Insya-Allah. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Ya, sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kelulusan bersyarat oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA bagi pembekalan vaksin jenis CanSino dalam memerangi wabak COVID-19 amat sesuai dengan pelan imunisasi untuk penduduk di pedalaman Sarawak. Sehubungan itu, menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, CanSino yang merupakan vaksin dos tunggal akan membolehkan pasukan perubatan melaksanakan vaksinasi hanya sekali di setiap lokasi selain mengurangkan perbelanjaan, masa perjalanan dan kesulitan atau risiko yang terlibat. Pulau Pinang menambah pusat pemberian vaksin PPV bagi membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk mencapai imuniti kelompok. Jurusuruh Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata, 3 kategori PPV awam iaitu di Balai Rakyat Bayan Baru, Daerah Barat Daya dengan kapasiti 800 dos sehari mula beroperasi 22 Jun, manakala Pusat Konvensyen Perda dengan 1000 dos sehari dalam daerah seberang Perai Utara dan Dewan Serbaguna Sungai Bakap dengan 1200 dos sehari dalam daerah seberang Perai Selatan akan dibuka kelak. Akhir sekali, Malaysia mencadangkan penubuhan rangkaian pusat pertahanan ASEAN yang dikenali sebagai ASEAN Cyber Defence Network ACDN.
Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, menerusi usaha berkenaan, ACDN akan menghubungkan semua pusat operasi pertahanan cyber negara anggota ASEAN bagi memanfaatkan kepakaran pertahanan cyber negara anggota ASEAN AMS. Beliau menyatakan perkara tersebut dalam satu kenyataan selepas mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM ke-15 yang berlangsung melalui persidangan video. Mesyuarat berkenaan dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan II Brunei Darussalam, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku pengerusi ADMM 2021. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 23 Disember dalam tahun 1909, Masjid Jami' yang terletak di pertemuan antara Sungai Gombak dan Sungai Kelang telah disempurnakan pembukaannya oleh Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Majlis perasmian yang penuh bersejarah itu bermula dengan pemeriksaan pembarisan seramai 50 anggota polis oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dengan diiringi oleh Residen British di Selangor, Encik H.C. Belfield. Seni bina masjid ini adalah hasil rekaan Encik A.B. Habak, arkitek di Public Works Department, bercirikan seni bina Mogul ini berdasarkan ilham daripada reka bentuk masjid di India Utara. Bersesuaian dengan fungsi sungai pada ketika itu yang merupakan nadi pengangkutan dan perhubungan utama di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, maka kedudukan pintu utama masjid ini pada asalnya terletak menghala ke arah pertemuan kedua-dua batang sungai tersebut. Sesungguhnya Masjid Jami' ini telah berfungsi sebagai masjid utama serta pusat kegiatan keagamaan awal di Kuala Lumpur. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Terima kasih kita ucapkan Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami.
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi, salam penuh positif untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana jua anda berada, masya-Allah, alhamdulillah. Allah rezekikan untuk kita bersama, sama-sama kita isi ruang waktu kita pada hari ini 3 jam bersama dengan saya Nur Hayati Paradi menerusi aspirasi 10.1 Radio IKIM 20 tahun. Moga-moga 20 tahun ini memberikan sinar kebahagiaan, ketenangan untuk semua sahabat pendengar, insya-Allah. Dan telah pun sama-sama kita berkongsi warna pagi bersama Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih pada mereka berdua, perkongsian mereka, celoteh mereka, gelak mereka. Moga-moga menceriakan hari anda, insya-Allah. Dan insya-Allah bersama dengan Yati kita bakal mulakan kejap lagi. Kita nak memperkukuhkan lagi amalan-amalan sunnah kita, insya-Allah. Bila kita tahu rasional di sebalik sunnah tersebut, kita akan lebih bersemangat, insya-Allah, kan. Jadinya kita bakal berkongsi rahsia ataupun rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari tidur. Minggu lepas dalam Rahmatan Alamin, Ustaz Rushdi Ramli ada kongsikan sebahagian daripada rutin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit daripada tidur. Dan insya-Allah kejap lagi Ustaz akan kongsikan tambah lagi, sambung lagi untuk kita sama-sama dapat menghayati kehidupan kita, mulakan dengan kesyukuran seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan hidup baginda dengan kesyukuran. Caranya bagaimana? Kejap lagi kita akan kongsikan. Untuk anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kami bawakan secara langsung di frekuensi anda, insya-Allah. Teruskan bersama Yati tentunya hanya di IKIM pagi ni. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musim pandemik ini jangan tinggalkan dua perkara, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, insya-Allah. Kita ada Afad, Uzaimi Nasihat dan juga Farid Zain dengan Muhammad hanya di IKIM. Allahumma salli ala Muhammad. Bergema sudah suara yang memanggil-manggil, menyebut, menyeru namamu kekasih. Mengharap cinta yang dicari akan diterima, hanya di Kaulah harapan umat manusia. Karena kau
Engkau cahaya yang menerang Nabi Muhammad cinta Nabi Muhammad bukanlah syafaatku Kau membela umat Kaulah segalanya Nabi Muhammad cinta engkau syafaatmu Kau membela umat Kaulah Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad cinta aku ya Rasulullah sallallahu alaihi Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Rasa cinta Raihana, 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 Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 20 tahun Radio IKIM, hari ini kita bawakan kepada anda untuk perkongsian menerusi Rahmatan Lil Alamin. Bersama dengan kita, tak lain tak bukan tetamu tetap Rahmatan Lil Alamin. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tenang je lah Ustaz. Rasa macam nak pinjam dah backdrop belakang Ustaz tu. Masya Allah. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Nanti saya post ke rumah ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi untuk rakan pendengar nak tahu apa poster kat belakang Ustaz, anda boleh saksikan secara langsung saat ini di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Ustaz, hari ni kita bakal sambung lagi untuk rasional sunnah baginda Rasulullah SAW. Minggu lepas Ustaz dah kongsikan awalan untuk amalan sunnah baginda Rasulullah ketika bangkit dari tidur. Dan kali ini, minggu ni kita akan sambung lagi perkongsian-perkongsiannya untuk rakan-rakan pendengar yang sedang ikuti sekarang ni. Jom tulis baik semula nota minggu lepas agak-agak apa amalan-amalan yang Ustaz telah kongsikan yang telah pun dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ustaz, kita mulakan perkongsian kita hari ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. DJ Yati dan seluruh pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan waktu untuk berada dalam majlis ilmu dan kita diberikan kesihatan yang baik. Kalau ada di kalangan kita yang sakit, kita doa kepada Allah SWT semoga Allah menyembuhkannya dan Allah keluarkan daripada segala kesakitan. Kalau ada di kalangan kita yang mempunyai masalah, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar daripada masalah tersebut. Kalau ada yang sedang terbeban dengan tanggungjawab yang berat ataupun sebagainya, mudah-mudahan Allah ringankan bebanan tersebut dan insya-Allah kita yang duduk dalam majlis ilmu ini sebenarnya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah akan perdalamkan ilmunya dalam agama. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Radio IKIM, sebenarnya semuanya untuk menjadikan kita seorang yang faqih, orang yang mendalam ilmunya, dan siapa yang Allah perdalamkan ilmunya dalam agama, sebenarnya Allah nak dia jadi baik. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita dah bicara tentang amalan baginda Rasulullah bila bangkit daripada tidur. Masih lagi bawah tajuk besar iaitu lifestyle Rasulullah SAW ataupun pola kehidupan ataupun kita kata cara hidup Nabi SAW. Bagaimana Nabi bermula daripada tidur, bangkit daripada tidur, jadi seorang yang produktif, menjadi seorang yang nasyitan, maksudnya cergas, cergas, bersemangat. Jadikan Nabi seorang yang mempunyai credibility yang menarik, penampilan yang menarik. Sebab itu semuanya berkaitan dengan bangun tidur ataupun berkaitan dengan apa yang Nabi lakukan sebelum tidur. Yang menariknya pertemuan kita yang lepas, kita bicara tentang rupanya tomak ninah tu, masya-Allah, walaupun bacaan dalam sujud, dalam rokok, kemudian dalam duduk antara dua sujud tu, kita kata dia sekadar amalan sunnah. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan dia tidak membatalkan solat kita kerana dia adalah bacaan ataupun wirid yang sunnah ketika mana kita melaksanakan rukun rokok, rukun sujud, rukun duduk antara dua sujud. Tetapi rupanya bacaan yang tempohnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan bila kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan kita duduk antara dua sujud Rabbi firli warhamni wajibuni sampai akhir tu. Sebenarnya itu adalah tempoh untuk kita menyeimbangkan cecair dalam telinga kita, cecair dalam telinga kita. Kalau kita sujud dengan meletakkan dahi tanpa kita jaga tomak ninah, sebenarnya tomak ninah ni kalau ikut dalam istilah fiqah adalah berhenti sebentar pada setiap rukun, dan kadar panjangnya sekurang-kurangnya seumpama kita menyebut kalimah subhanallah. Tetapi jauh daripada sudut itu adalah tomak ninah ialah ketenangan. Tomak ninah adalah ketenangan. Jadi kenapa ada bacaan tu? Sebenarnya nak biar kita solat dalam keadaan tenang. Tidak tergesa-gesa dalam solat. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu adalah ketenangan, ketenangan dalam solat. Sebab solat yang terburu-buru Allah tak terima, solat dalam keadaan terburu-buru Allah tak terima. Sebab itu kalau kita rujuk mana yang lebih aula makan, bukan afdal, mana yang lebih aula, yang lebih diutamakan, makan dulu ke solat dulu? Okey, solat dulu. Makan dulu kalau makanan itu dah terhidang, makanan itu dah terhidang dan kita ada keinginan untuk makan. Jadi kenapa didahulukan makan? Sebab dia akan mengganggu apa? Mengganggu solat? Tak, mengganggu tomak ninah. Mengganggu tomak ninah, mengganggu pergerakan yang kita sujud rokok? Tak, mengganggu ketenangan seseorang itu dalam solat. Okay. Sebab itu bila bangkit, betul. Bila kita bangkit daripada tidur, duduk sebentar, dan pakar kesihatan pun mengesyorkan pada kita untuk duduk 1 minit hingga 1 minit setengah. 1 minit hingga 1 minit setengah. Okey. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk readykan jantung. Satu.
Jadi kita berehat, jantung kita berehat. Jadi bila kita terus berjalan, degupan jantung kita dah berbeza. Jadi dah laju kalau kita berjalan. Kemudian yang keduanya adalah yang paling besarnya untuk menyeimbangkan cahaya dalam telinga kita supaya kita bangun ni tak terhoyong-hayang. Tak terhoyong-hayang. Itulah rupanya duduk 1 minit hingga 1 minit setengah tu untuk balancekan. Sebab organ keseimbangan badan kita ada 3 kan. Kalau tak silap tadi lah. Kalau lebih tu minta tolong tambahkan lah. Okey, sebab saya ni ustaz kampung je, dia bukan doktor ke, bukan ada title DR doktor PhD ke depan, tak ada. Biasa je ustaz, saya biasa je. Okey. Allahumma salli. Yang pertama organ keseimbangan kita adalah mata, ya. Yang kedua organ keseimbangan kita adalah telinga, dan organ keseimbangan kita adalah otak. Jadi 3 ni mesti dia synchronize, mesti dia seimbang. Kalau tak seimbang, itu yang berlaku kalau seorang tu mabuk laut kan, Yati dan sidang pendengar yang wasiat Allah SWT sekalian. Kalau kita mabuk laut, kita melihat pulau dia statik, dia tetap pada keadaan dia. Kemudian cahaya dalam telinga kita ni dia tak seimbang, beralun sebab dipukul ombak. Kenapa kita pening dan kita mabuk laut, kita hilang keseimbangan kan? Rupanya mata dia dengan telinga dia tak sinkronis, dia tak seimbang. Bila tak seimbang, cantiknya cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya juga rujuk pada pakar ENT kan. Dia kata tahu tak Ustaz kenapa kalau muntah mabuk laut tu muntah habis. Maksudnya bukan yang pagi tadi punya sarapan, maksudnya semalam punya pun keluar. Kadang-kadang dah tak ada keluar angin dia kenapa. Rupa-rupanya Allahumma salli, cantiknya cipta Allah pada kita, bila mata, kepala dan telinga dia tak seimbang, tidak seimbang, otak mentafsirkan badan kita ni terminum racun. Tuan punya badan terminum racun. Jadi fungsi dia hantar isyarat pada perut untuk keluarkan apa semua dia nak isi perut tu. Termasuklah racun-racun yang mungkin terminum tadi supaya tu badan kita selamat daripada kesan daripada racun tu. Masya-Allah tu tu hebatnya. Okey, ada kesinambungan tentang itu. Hari ini kita nak masuk yang amalan yang baru yang dilakukan oleh Nabi SAW yang belum kita sentuh pada pertemuan kita yang lepas, iaitu membasuh kedua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Bila kita dah bangun, sebelum pegang apa-apa maksudnya sebelum kita gosok gigi ke ataupun ambil uduk ke dan seumpamanya, basuh muka, pertama yang kita kena buat ialah membasuh kedua tapak tangan kita ni hingga ke pergelangan tangan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia membasuh kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam bekas air, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ni amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW bila kita bangun daripada tidur, sebelum kita memasukkan air dalam bekas untuk mengambil wuduk. Disebut bijana kan, ambil air dalam wuduk untuk berwuduk. Allah SWT kita dituntut untuk basuh dulu tangan 3 kali sampai ke pergelangan tangan. Kalau sekarang ni kita mungkin buka pipe sebelum kita tadah untuk basuh muka ataupun tadah untuk kita berkomo-komo, basuh tangan dulu 3 kali. Okey. Amalan ni simple, sunnah. Kalau kita ambil wuduk ada ini sebenarnya al-wuduk dari sudut bahasa boleh ditakrifkan sebagai an-nazafah, kebersihan. Jadi wuduk juga adalah kebersihan. Okey. Kita kalau tak basuh tangan ketika mana mengambil wuduk, dia tak basuh kedua tangan ni, pergelangan tangan ni ketika wuduk, hukum wuduk kita sah. Sebab yang jadi rukun wuduk, anggota yang wajib bagi wuduk adalah tangan daripada hujung jari sampai ke siku, okey, 1. Lepas tu kepala, muka dan kaki, 4 je. Tapi yang pergelangan tangan ni yang awal-awal kita buat ni sunnah je hukum dia, sunnah je. Tetapi sekecil-kecil itu rupanya di sinilah kunci kebersihan seseorang. Kunci kebersihan seseorang. Sebab itu dalam hadis ni sebut bahawa Allah SWT, dan jika salah seorang kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bekas air, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Orang kalau ada minta maaf ada kurap
Baru. Kurap ni kan dia dulu ada macam pantun pepatah cinta ini ibarat kurap, makin digaru makin sedap. Allah. Masya Allah. Jadi kurap ni kalau kita garu dia, kalau tengah malam kita tak perasan kan. Kerak. Lepas tu cuma bakteri-bakteri tu selip bawah celah kuku kita, celah kuku kita. Kan kita tak perasan tidur malam, mungkin kita tidur kan, kita garu. Jadi semua bakteria duduk bawah kuku dan kita celup air dalam tangan, dalam bekas, kita berkombo-kombo ataupun kita buka pipe dan kita tadah dan berkombo-kombo. Bakteria tu akan masuk dalam perut kita kan. Sebab itu dari sudut sains sebab itu kebersihan tu penting. Apa yang saya nak tekankan kat sini, sebelum kita bincang tentang duduk sebentar untuk walaupun tomak ninah dalam solat rukun, tapi bacaan tu adalah sunnah. Sama juga sekecil-kecil perkara, ambil uduk, basuh ke pergelangan tangan, tapak tangan sampai ke pergelangan tu hukumnya sunnah. Tetapi di sinilah kunci Allah SWT, di sinilah kunci kebersihan kita. So umpama macam tadi kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, solat sah kalau tak baca. Tetapi di situlah ketenangan kita. Di situlah ketenangan kita solat dalam keadaan dilihat tidak tergopoh-gapah. Solat kita nampak kemas, kemudian solat kita nampak teratur. Solat kita ni nampak, maksudnya kita ni dalam keadaan khusyuk kan, khusyuk. Itu sebenarnya untuk bacaan 3 kali tu. Tetapi kalau tak baca, hukumnya sah solat. Sama juga kita basuh tangan sampai ke pergelangan tangan, dia anggota sunnah, tak basuh sah wuduk kita. Tetapi rupanya di sinilah mahalnya ataupun nilainya, kenapa dituntut bila bangkit daripada tidur, sebelum pegang apa-apa, sebelum kita masuk gosok gigi, sebelum ambil wuduk, basuh kedua tapak tangan dulu. Ya, insyaAllah. Nanti kita sambung selepas ni. Masya Allah. Tapi itu pun dah menarik dah bila dengar ulasan daripada Ustaz, perkongsian kita. Dan sebenarnya Ustaz, satu lagi nak ambil kesempatan ni Ustaz, nak cakap terima kasih dan juga tahniah lah untuk rakan-rakan pendengar IKIM yang sedang mengikuti Rahmatan Alamin saat ini Ustaz, kerana sangat aktif. Sahabat-sahabat kita ni, contohnya macam Kak Aji ni, terima kasih banyak kerana seru, ramai-ramai nama kawan-kawan yang lain. Jadi jadilah seperti Kak Aji, insya-Allah. Itu baru sedikit. Cumanya kita tadi ada juga yang dah kongsikan Ustaz, apa yang mereka ingat minggu lalu, apa yang Ustaz dah kongsikan dalam perkongsian kita. Tapi kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan yang lain, jom sama-sama pakat-pakat kita kongsikan pada yang lain, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengamalkan sunnah dalam kehidupan mereka seawal pagi, bangkit-bangkit dari tidur, insya-Allah. Teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salamun alaik, salamun alaik, Allah, Ya Rasulullah,
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Hari ini Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari sambung tentang amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit daripada tidur. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Ustaz bukannya Kak Haji saja yang rajin seru kawan-kawan. Rupanya telah berjangkit kepada Puan Mahani Agam juga. Alhamdulillah. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Kita bicara tentang cara hidup. Sebab itu sunnah ini adalah tariqah, jalan, itu cara hidup yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kaji dari sudut masya-Allah. Kalau kita beramal dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah setiap hari, barulah menjadikan kita seorang yang produktif, yang cergas, yang bersemangat dan bermula daripada sebelum tidur. Ni amalan bila bangkit daripada tidur. Kita belum berjalan lagi. Kita belum berjalan lagi. Mungkin ada soalan nanti tanya, Ustaz, Nabi jogging macam kita tak? Kat taman ke apa kan? Itu kita bicara nanti akan datang insya-Allah. Okey. Amalan yang kedua yang ni rentetan daripada yang seminggu lepas lah. Kalau hari ni amalan kedua lah. Saya pun dah lupa amalan ke berapa ni. Masya-Allah. Amalan seterusnya adalah dia sama juga, nampak macam remeh, macam nampak kecil ya, tetapi rupanya memberi manfaat yang besar. Apa dia? Iaitu istinthar, iaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan balik, mengeluarkan kembali. Dia panggil istinthar. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kata muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu bangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia beristinthar, mengeluarkan air daripada hidung setelah istinsyak. Istinsyak ni kita masukkan air dalam hidung. Jadi istinthar ni mengeluarkan air daripada hidung. Okey. 3 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, kerana syaitan menginap di dalam rongga hidungnya. Okey, seorang manusia tidur, syaitan akan menginap di rongga hidungnya. Tak kisahlah rongga hidungnya besar ke kecil ke tak. Dia maksudnya asal nama hidung. Asal nama hidung. Asal nama hidung. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa syaitan akan menginap. Yabitu. Yabitu ni maksudnya adalah Allah SWT bermalam. Menginap lah, bermalam lah. Dia bermalam dalam lubang hidungnya. Bermalam dalam lubang hidungnya. Okey. Sebab itu, kalau kita bincang dari sudut rasional akhlaknya, menurut hadis di atas menjelaskan bila mana seorang manusia tertidur, syaitan akan bermalam dalam lubang hidungnya. Okey. Istinsyar bukan saja perbuatan sunnah dalam anggota uduk, tapi jauh lebih itu adalah mengeluarkan syaitan daripada lubang hidung. Syaitan akan memasuki jasad manusia melalui rongga-rongga yang terbuka. Maka uduk dan istinja yang sempurna yang menghalang syaitan daripada masuk ke dalam tubuh badan manusia. Jadi walaupun mengeluarkan istinsyak dan istinsar ni dia amalan sunnah, tapi kalau dari sudut akhlak, kita bicara dari sudut akhlak adalah dia menghalang daripada syaitan masuk ke dalam jasad manusia. Dan syaitan masuk ke dalam jasad manusia ini melalui rongga-rongga yang terbuka. Sebab itu Allah SWT, bila seorang daripada kamu menguap, kata Nabi SAW, menguap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila menguap, Nabi suruh tutup. Sebab syaitan akan masuk melalui rongga yang terbuka. Habis kalau cakap Ustaz, kan terbuka, tutup. Tak, dia disebutkan kalau bercakap tak, hanya menguap kan. Kalau orang Johor dia tak bagus nanti ke. Orang Johor istilah tu dia bawa maksud lain, sebab itu kita kena memahami juga bahasa-bahasa negeri lain. Okey, Allahumma salli alaihi. Mungkin tuan-tuan tanya, apa Ustaz, kenapa orang Johor ni? Minta maaf saya sebut dia. Dia kalau orang belah selatan Johor ni dipanggil sangap. Sangap, maksudnya sangap ni menguap lah. Tapi jangan terjemahkan sangap dalam bahasa negeri-negeri lain. Sebab sangap dalam bahasa-bahasa negeri lain ni dia istilahnya tak elok lah kan, negatif kan. Negatif dia. Okey. Jadi menguap.
bahasa standard kita adalah menguap. Okey. Sebab itu syaitan akan masuk dalam rongga terbuka, iaitu bila seorang manusia itu menguap dan tidak menutup mulutnya. Okey. Itu dari sudut akhlak. Dari sudut sains juga, kebersihannya sebenarnya kebersihan sebelum tidur. Yalah, kita tak tahu bilik tidur kita ni, kalau kita boleh kita tengok debu apa semua kan. Masya-Allah. Kita tengok je Allahumma SWT. Kita ambil lantai katil kita, kepala katil kita ke ataupun meja kita, cuba kita calit, ada debu tak? Bantal kita. Bayangkan. Ya, bantal kita berdebu kan. Bantal kita berdebu. Kita tak tepuk-tepuk dulu bantal kita. Tak kibas-kibas dulu Allah SWT. Selimut kita kan, kita tidur, kita menghidu ataupun kita memasuk debu tu masuk dalam lubang hidung kita ya. Jadi amalan nampak simple, kecil, tetapi rupanya manfaat besar dari sudut akhlak. Kata Nabi SAW, rupanya syaitan bermalam dalam hidung kita. Yang kedua, dari sudut sains rupanya kebersihan. Dan kenapa 3 kali istinthar? Kenapa 3 kali? 3 kali pertama, basuhan pertama adalah untuk mengurangkan bakteria, menghilangkan bakteria. Yang ketiga itu adalah membersihkan. Ya, sebab itu 3 kali. Apa-apa 3 kali. Basuh tangan sekali boleh ke? Boleh. 2 kali itu lebih terbaik. 3 kali yang paling terbaik kan. Tapi kalau sekali bersih ke? Kan? Kali bersih ke? Jadi kalau 3 kali insya-Allah bersih. 3 kali bersih. Sama juga masukkan air dalam hidung, sekali bersih ke? Tak pasti lagi. 2 kali belum tentu bersih. 3 insya-Allah bersih. Sebab itu kenapa 3 kali. Inilah amalan yang dilakukan oleh baginda SAW bila bangkit daripada tidur. Selain daripada membasuh kedua belah tangan sehingga ke pergelangan tangan 3 kali untuk memastikan air yang kita sentuh itu benar-benar bersih daripada kotoran. Kemudian dalam lubang hidung, kalau kita basuh muka hanya bahagian luaran saja yang mungkin bersih, tapi dalam lubang hidung tak bersih ya. Jadi itu ada satu amalan yang dipanggil istinthar ni, masukkan air dalam hidung kemudian mengeluarkan kembali 3 kali. Lain daripada kebersihan debu-debu. Cantiknya cipta Allah pada lubang hidung kita. Betul, lubang hidung kita, minta maaf disebut ada panggil tai hidung kan. Tai hidung ni sifat dia macam gam. Dia akan memerangkap debu-debu yang besar, untuk melekat, jangan masuk dalam rongga dan terus sampai ke paru-paru kita kan. Tetapi yang ada satu lagi dipanggil bulu hidung. Bulu hidung ni sifat dia ada elektrik statik. Elektrik statik ni dia boleh menangkap debu-debu halus. Okey. Supaya jangan masuk ke dalam paru-paru kan. Sebab itu kalau seharian kita tak bersihkan lubang hidung kita, berarti debu dan kotoran-kotoran yang besar tu dia penuh dalam lubang hidung kita. Sebab itu cantiknya Islam, wuduk 5 kali sehari. 5 kali sehari. Kemudian Allah SWT, ada pula amalan yang kita bincang, Nabi sebelum tidur berwuduk sebelum tidur. Tambah lagi satu. Kan, tambah satu lagi. Jadi apa yang dilakukan adalah semuanya kebersihan. Itulah yang akan menyebabkan kita ni sihat. Lagi-lagi sekarang ni kita dalam pandemik COVID-19 yang memang menyerang pada bahagian tekak mata dan hidung kan, Jadi kuncinya di mana Yati? Kuncinya di mana? Kuncinya di tangan. Okey. Lepas itu KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, syorkan kepada kita adalah basuh tangan. Basuh tangan kan. Dia bukan dia sentuh basuh hidung, basuh mulut, komo-komo, basuh muka. Tak. Tangan, sebab kuncinya pada tangan. Sebab tanganlah yang memegang semuanya. Kunci pada tangan. Allah pelitup muka tu atau pelitup mulut dan hidung tu adalah untuk mengelakkan daripada yang berterbangan tu. Tetapi saranan basuh tangan, sebab tanganlah punca kebersihan seorang dan punca kekotoran tu. Itulah hikmah yang kita nak bincang tentang memasukkan air
dalam hidung dan mengeluarkan kembali, dipanggil istinthar. Istinthar. Ustaz, kita celah sikit boleh tak Ustaz? Boleh, insyaAllah. Sebab ada yang tanya ni Ustaz, sebelum Ustaz pergi pada poin seterusnya, kita ada sahabat kita ni tanya, Sarbiah Abu Bakar nak tanya istinsyak tu nak sampai paras mana di bahagian hidung tu Ustaz? Dia sekadar memasukkan je lah, jangan sampai tersedak lah. Memasukkan dalam tu, rasa dah masuk, keluarkan balik lah. Rasa dah masuk, keluarkan balik. Kalau dulu saya pernah belajar lah, tapi tak habis belajar tu lah, tak berkat ilmunya. Taranum ni jadi taranum je sekarang ni. Belajar dengan Allahumma salli ala Muhammad. Almarhum baru meninggal ni, baru je meninggal guru saya, Haji Abdul Rahim, bekas Johan Faria antarabangsa kan, Haji Abdul Rahim. Sempatlah belajar dengan sahabat saya tu. Tapi ada satu amalan yang saya tak boleh nak ikut, ialah bila ambil uduk, dia kata masukkan air dalam hidung, sedut sampai keluar dekat mulut. Mula-mula buat pedih ke ni, belakang kepala ni pedih. Ya Allah, pedihnya tak boleh lah. Rupanya itu cara nak bersihkan suara, nak bersihkan suara. Okey. Allahumma salli alaihi. Jadi akak yang tanya tadi, maksudnya Allahumma salli alaihi. Maksudkan sekadar masuk lah. Sekadar masuk, jangan sampai ke dalam hidung lah. Jangan sampai masuk keluar ke mulut lah. Masuk ke dalam hidung tu, keluarkan balik. Okey. Macam kita ambil uduk biasa tu, untuk membersihkan Allahumma salli alaihi kotoran dalam hidung kita. Wallahualam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita ke poin seterusnya Ustaz. Masya-Allah. Okey. Antara amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, okey, baginda bila isterinya sedar, okey, kalau tak sedar pun baginda akan mengejutkan isterinya. Tetapi itu lebih kepada bulan Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan, baginda akan mengejutkan anak dan isteri baginda SAW. Tapi kalau kita nak kejutkan isteri kita untuk bangun tahajud, itu lebih terbaik. Tetapi ada amalan yang kita Allahumma salli yang dilakukan oleh Nabi SAW bila bangkit daripada tidur adalah kita berbual dengan isteri dengan menggunakan perkataan yang pertama keluar daripada mulut kita adalah perkataan yang membahagiakan. Berbual dengan isteri dan perkataan yang pertama adalah perkataan yang membahagiakan. Contohnya apa membahagiakan? Orang tua kata kalau nak lihat isteri kita cantik tak cantik, kita lihat bila dia bangkit daripada tidur. Kalau bangkit daripada tidur tanpa alat makeup apa semua tu cantik, cantiklah isteri kita. Jadi kalau kurang cantik tu jangan cakap tak cantik. Jangan dia tak membahagiakan Ustaz, hilang bahagia. Dia tak membahagiakan. Kita, ya Allah cantiknya awak ni insya-Allah kan. Cantiknya awak ni insya-Allah. Ya ke awak cantik? Betul cantik. Jadi berikan Allah SWT perkataan yang membahagiakan. Perkataan yang membahagiakan. Rupa-rupanya dari sudut rasional akhlak, perkataan yang membahagiakan ini kunci kebahagiaan seharian kita. Dalam sehari itulah kunci kebahagiaan kita. Disebut dalam kitab Al-Yaumun Nabawi ataupun hari-hari Nabi SAW. Syekh Abdul Wahab At-Tariri dia menyebutkan bahawa boleh rujuk, saya rasa terjemahan bahasa Melayu tak ada lagi kot. Perkataan yang membahagiakan akan memberi kesan kebahagiaan yang baik kepada kehidupan seharian. Maksudnya kalau kita puji isteri kita, itu adalah kunci kebahagiaan sehari tersebut. Ialah mungkin isteri malam tadi pening, besok nak pagi sarapan apa? Pagi sarapan apa? Cekodok je lah, dia kata ada pisang lebih kan ni, dah pisang pun dah macam dah hampir busuk, dah bonyok lah. Tak apa, besok hancurkan pisang tu, letak tepung, letak gula sikit, bulat-bulat goreng lah, itu je lah. Memang dia dah plan dah. Besok simple je lah sarapannya. Tapi bila kita bangun, kita puji isteri kita, puji pasangan kita kan. Ya Allah cantiknya awak, Masya Allah kan. Cantiknya isteri ni, dia terus mungkin mood dia terus berubah. Mana tahu pagi tu nak masak nasi tomato terus kan, nasi berani gam terus, tak pernah orang buat sarapan pagi nasi berani gam. Oleh kerana pujian kita yang kita berikan bila dia bangkit daripada tidur tu, terus tukar daripada cekodok je, daripada cekodok je terus tu paling kurang daripada cekodok jadi kek pisang Ustaz. Daripada kek pisang. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi SAW bila isterinya tersedar, bila Nabi bangkit isterinya tersedar,
baginda akan memulakan perbualan dengan isteri dengan mengungkapkan perkataan yang membahagiakan. Rupa-rupanya di situlah kunci kebahagiaan sebenarnya, kunci kebahagiaan kita sehari itu, insya-Allah. Itu yang kita nak bicara tentang tu nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Kita ada perkongsian Puan Sarbiah Abu Bakar. Ustaz kata apabila berbual dengan isteri, cakaplah perkataan yang membahagiakan. Kunci kebahagiaan tu seharian tu. Maknanya pagi tu kunci kebahagiaan seharian. Setuju sangat Ustaz, bunga-bunga sampai ke malam Ustaz. Ni pengakuan isteri ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita akan berhenti rehat sekali lagi Ustaz. Sebelum kita nak menutup program kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat sekejap je untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus Forensik Keluarga menerusi Pesona di Zahrah bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rahmatan Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Kita kembali untuk sambung lagi perkongsian kita tadi Ustaz berkenaan dengan apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika bangkit, sejurus bangkit daripada tidur. Hari ini, untuk hari ini je Ustaz kongsikan tentang basuh tangan, istisyar, masukkan dan keluarkan air daripada hidung. Seterusnya Ustaz, ada tak lagi yang kalau kita nak kongsikan untuk hari ini? Yang ketiga tadi kita bincang tentang berbual dengan isteri dengan perkataan yang baik. Berbual dengan isteri ataupun pasangan dengan memulakan perkataan dengan perkataan yang baik. Rupanya betul, itu kunci kebahagiaan kita sehari itu. Ya, mungkin kita dah lama tak puji isteri kita ataupun suami kita isteri kita dah lama tak puji kita. Jadi ambillah setiap pagi itu untuk kita puji isteri. Dia sebenarnya Allahumma salli, sebab itu ucapan salam itu ucapan salam. Ucapan salam dalam Islam ni dia bukan sekadar ucapan sebenarnya. Dia adalah doa. Doa. Okey. Sebab itu kita assalamualaikum. Assalam maksudnya orang Melayu tambah ta je belakang. Selamat. Sin lam alif mim ta, selamat. Asal kalimahnya adalah salam. Adalah salam. Jadi assalam maksudnya selamat. Selamat, sejahtera, sehat, harmonis, bahagia. Alaikum atas kamu. Atas kamu. Kum itu adalah ganti nama yang memuliakan, yang menghormati. Jadi dengan isteri kita pun kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kum itu adalah ganti nama yang menghormati. Jadi doa sejahtera atas kamu. Suami, Allah, lagi-lagi kita lihat masya-Allah yang keluar hantar makanan kan, hantar makanan, kita kadang-kadang sedih tengok bila kita baca di akhbar ataupun bila kita lihat berita pemandu yang penghantar makanan kemalangan sehingga meragut nyawa kan, meragut nyawa. Sebenarnya bila isteri beri salam pada suami assalamualaikum, dia bukan sekadar ucapan tau, dia adalah doa. Selamat sejahtera atas kamu. Suami keluar cari rezeki, selamat sampai balik. Masya-Allah. Ya, selamat sampai balik. Kadang-kadang kita nanti Allahumma salli, kita baru berpisah dengan kawan kita, lepas tu dia beri salam, assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam. Sampai sempang jalan tu tak tahu apa benda yang menyebabkan kita terhenti. Mungkin handphone kita jatuh, kita terus brake, tiba-tiba di sempang tu tujuan kita nak ambil handphone kita yang jatuh, tiba-tiba ada lori laju zong kan. Kita kata alhamdulillah, kalau aku tak berhenti tadi, tak kerana handphone aku jatuh tadi, mungkin aku akan terus mungkin akan terlibat kemalangan. Tapi kita fikir macam tu, rupa-rupanya kita tak perasan itu adalah sebab keberkatan doa daripada sahabat kita ialah assalamualaikum tu. Selamat sejahtera ke atas kamu. Selamat kamu kan. Selamat atas kamu. Sebab itu bila kita beri salam, jangan kita Allahumma salli sekadar ucapan macam good morning ataupun ucapan biasa kan. Okay, hi ke tak. Kena assalamualaikum, doa. Dan bila orang doakan kita, doakan balik pada orang tersebut. Doakan balik orang tersebut. Cuma cantiknya Islam. Jadi begitu juga dengan bila isteri kita sedar dan cuba kita jadikan amalan maksudnya bila kita isi kita assalamualaikum,
Waalaikumsalam. Cukup. Itu dah adalah perkataan yang membahagiakan. Jangan pula Assalamualaikum. Abang ni dah bangun tabiat ke? Bagi salam. Bagi salam. Kan? Jadi Allah tak. Kalau dah tak tahu ucapan apa yang diungkapkan, bagi salam je lah dengan isteri. Assalamualaikum. Itu punya kunci kebahagiaan. Okey. Kita raikan soalan sahabat kita, boleh Ustaz? Okey, insyaAllah. Kan. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni, kata Ustaz, adakah syaitan tetap check in di dalam hidung walaupun seorang itu tidur dengan berwudu, baca Yasin, 4 kul dan berbagai doa berkaitan sebelum tidur, Ustaz? Kalau kita merujuk dalam hadis ni, tidak ada pengecualian sebenarnya. Tetapi antara amalan-amalan yang kita lakukan, saya pun tak boleh nak beri jaminan dia check in ke tak check in ke, wallahu alam. Tapi antara keberkatan kalau kita bicara sebelum ni, sebelum ni tentang syaitan takkan ganggu seseorang itu bila tidur, adalah beruduk sebelum tidur, kan. Jadi bolehlah kita katakan bahawa insya-Allah bila kita beruduk sebelum tidur, sebagai amalan Nabi SAW daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, bila kalian ingin mendatangi tempat tidur kalian, maka beruduklah seumpama uduk orang ingin mendirikan solat, kan. Bila kita kaji yang lepas, rupanya Allah kita akan terhindar daripada gangguan syaitan dan gangguan manusia bila tidur. Jadi kalau kita berpegang pada itu, insya-Allah maksudnya kalau kita beruduk kemudian Allah SWT kita solat ataupun kita baca 3 kul, insya-Allah syaitan tidak bermalam lah. Cuma hadis ni umum, maksudnya kalau seorang manusia tidur, syaitan akan bermalam dalam lubang hidungnya. Sebaiknya bangun tu memanglah kita kena masukkan air, kan, dalam hidung kita. Seterusnya daripada kalau tidak kerana syaitan bermalam dalam lubang hidung kita pun, kita akan dapat manfaat dari sudut kebersihan sebenarnya. Betul, dan kesihatan insya-Allah. Rashidah Sih dari di YouTube IKIM, Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau masukkan air ke dalam hidung tu guna jari, dengan jari sekali masuk, Ustaz, boleh ke Ustaz? Allahu Akbar. Kalau jari tu korek hidung nama dia. Masya-Allah. Kita masukkan air dalam hidung itu yang istinthar ni macam istinsyak ni masukkan air dalam hidung. Istinsar ni ialah mengeluarkan kembali, masukkan air dalam hidung dan mengeluarkan kembali. Yang diajar oleh Nabi SAW adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memasukkan air. Kalau masukkan jari tu dia lebih pada nak membuang najis dalam hidung kita lah. Kan, tetapi sebenarnya amalan yang diajar oleh Nabi SAW memasukkan istinsar. Sebab itu dalam anggota wuduk ialah memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkan kembali. Dia bukan disebut mengorek hidung, kan, mengorek hidung, kan. Berbeza insya-Allah. Kita ada soalan juga daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Saya hamba Allah Muslimah nombor 1. Itu nama dia, Ustaz kata. Bagaimana nak leraikan 2 lagi ikatan syaitan, kerana boleh baca doa bangun tidur sahaja selepas bangun tidur ketika datang haid, Ustaz. Okey, macam mana kita nak leraikan ikatan syaitan? Okey. Dia kata sebab boleh ambil uduk dan boleh baca doa saja, Ustaz. Baca doa. Okey, ini special case lah. Nama pun ABC, kan, Allah bagi cuti. Jadi insya-Allah kalau kita lakukan amalan yang saya sebut sebelum ni, bila bangkit daripada tidur, baginda akan menyebut nama Allah, kemudian beruduk dan solat. Hatta kita ini tak dapat melakukan sebab keuzuran pun. Contohnya kita tak boleh tadilah, maksudnya dalam ABC tadi tu, Allah SWT, kita tetap dapat manfaat. Sebab kalau kita rujuk dalam thumma radadnahu asfala safilin dalam tafsir, ada yang mentafsirkan bahawa nanti akan diletakkan tempat yang serendah-rendahnya itu dalam api neraka, kan. Tapi dalam tafsir yang utama disebut adalah bila seorang tu dah dalam keadaan nyanyuk, dia jadi kanak-kanak kembali. Ketika itu dia akan diberi nikmat, falahum ajrun ghairu mamnun, beri nikmat yang tak putus-putus. Kalau sebelum dia nyanyuk, sebelum dia tua, dia memang beramal dengan amal tu. Contohnya dia bangun tahajud, ataupun dia kerap pergi ke masjid untuk solat Allah SWT, solat berjamaah tanpa miss, setiap waktu dia pergi. Tapi dalam tempoh pandemik ni, adakah dia dapat pahala pergi masjid? Dapat pahala. Dapat pahala sebab ada sesuatu yang menghalang dia. Bila dia dah tua, dah umur nyanyuk, dia tak boleh tahajud lagi, tahajud, dia tetap dapat pahala dari sudut tahajud tu. Sebab itu syaratnya adalah walaupun sebelum